Assalamualaikum, bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah. Subhanallah, cepat betul masa berlalu ya. Malam ini kita telah pun memasuki 22 Ramadan. Sedar tak sedar, kita bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam masa beberapa hari lagi sahaja. Akan tetapi, masih terdapat ya satu lagi kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam sebelum tibanya Syawal, iaitu menunaikan pembayaran zakat fitrah. Jadi bila kita bercakap mengenai zakat fitrah ini, adakah umat Islam sedar dan faham tentang apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah? Mengapakah pembayaran zakat fitrah itu perlu dilaksanakan di dalam bulan Ramadan atau selewat-lewatnya sebelum solat Hari Raya Aidilfitri didirikan? Apakah hukum bagi mereka yang tidak dapat menjalankan pembayaran pengurusan zakat fitrah dengan sempurna? Selain itu, baru-baru ini terdapat satu isu di mana netizen telah meluahkan rasa kurang senang berkenaan penganut agama lain yang mengaku telah membayar zakat fitrah. Jadi ini menimbulkan persoalan adakah kewajipan membayar zakat fitrah itu hanya tertakluk kepada individu yang beragama Islam sahaja? Bagaimana pula bagi mereka yang bukan beragama Islam tetapi ingin membayar zakat fitrah secara sukarela? Bukan itu sahaja, ekoran pandemik COVID-19 di mana gaya hidup tanpa kontak digalakkan, adakah pembayaran zakat fitrah secara tradisional bersama amil di masjid masih lagi menjadi pilihan utama bagi rakyat Muslim di Malaysia? Jikalau tidak, apakah alternatif sesuai yang diberikan? Jadi bagi merungkai semua persoalan ini serta persoalan lain yang berkait rapat dengan pembangunan ekonomi Islam di Malaysia, bersama kami di studio hari ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor iaitu Encik Saipul Yazan M. Yusof. Assalamualaikum Encik Saipul. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijarah hari ini. Terima kasih TV Al-Hijrah kerana menjemput Lembaga Zakat Selangor dalam program Tijarah. Terima kasih. Baiklah Encik, baru-baru ini seorang lelaki yang bukan beragama Islam ada mengaku yang dia selalu menunaikan zakat fitrah dan juga zakat harta. Jadi ini sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kewajaran individu itu melaksanakan zakat dan juga jabatan agama yang menerima zakat beliau. Jadi persoalan saya di sini Encik adakah seorang yang bukan beragama Islam dibenarkan untuk membayar zakat fitrah? Pertama sekali, dalam suasana pandemik ni, semua orang nak buat baik, sama ada Islam dan bukan Islam. Dan ini pengalaman saya lah, pengalaman kita apabila berlaku pandemik ni, makin ramai orang tampil sama ada ke NGO ataupun ke zakat untuk membantu. Dan dalam kes ni, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita non-Muslim ni datang kepada kita dan mereka, walaupun mereka tidak faham isu barakah dan sebagainya, tetapi mereka juga ingin menyumbang dan membayar zakat. Dalam kes ini zakat fitrah. Dan kita rasakan bahawa mereka juga melihat bahawa kepercayaan membayar zakat fitrah ini ataupun menolong orang sedekah akan menyebabkan perniagaan mereka semakin maju. Ya. Dan ini kita lihat kesannya makin ramai apabila mereka melihat natijah hasil daripada perbuatan mereka itu memberi kesan yang baik terhadap perniagaan mereka. Dan ada satu program yang kita buat dengan dalam Lembaga Zakat Selangor di PPRT. Ada kawan-kawan kita di syarikat bukan Islam datang kepada kita dan membantu kita. Dan mereka dapat merasakan bahawa bagaimana kita menyantuni orang-orang susah dan apabila mereka memberi sumbangan itu dalam bentuk sedekah ataupun derma kepada kita, kita dapat gunakan untuk pelbagai pihak, bukan saja kepada orang Islam, kita juga dapat memberi kepada mereka-mereka yang memerlukan di kalangan yang bukan Islam. Contohnya di PPRT itu ada 10 keluarga yang tidak bernasib baik yang bukan Islam dan kita gunakan wang yang diberi oleh mereka yang non-Muslim ini untuk ke
kebajikan mereka-mereka yang bukan Islam tadi. Jadi wang yang diterima oleh yang bukan beragama Islam ini, Encik, ia bukan dikategorikan sebagai zakat tetapi ia dikategorikan sebagai sedekah, ya? Sedekah ataupun derma, ya. Ya. Dan bila ia dikategorikan sebagai derma, ia bukan tertakluk kepada golongan 8 asnaf yang menerima zakat itu, ya? Betul, Ia ya. terbuka untuk diberikan kepada semua Semua orang yang boleh menerima sedekah. betul. Baiklah. Secara ringkas, ya, Encik, ya, mengapakah zakat fitrah ini wajib ya dilaksanakan hanya di bulan Ramadan ataupun paling lambat di pagi Hari Raya Aidilfitri? Mengapa? Okey, kita ada waktu-waktu tertentu yang untuk kita melaksanakan zakat fitrah ni. Ya, kalau kita lihat dia tetapkan dah, okey, maknanya kewajipan tu dibayar selepas matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan sebelum solat solat Aidilfitri. Namun kita ada waktu yang sunat dibayar atau harus dibayar ni apabila bermulanya malam Ramadan, apabila Ramadan bermula. Dan kita galakkan mereka-mereka membayar zakat fitrah ni awal kerana kita nak menggunakan wang zakat fitrah itu untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan, terutama sekali adalah menyambut hari raya. Di pihak Lembaga Zakat Selangor, kita mengeluarkan bantuan hari raya ini sehari sebelum Ramadan. Sebab kita ingin memastikan bahawa mereka-mereka yang memerlukan ini dapat menggunakan wang tersebut dalam persediaan menyambut Ramadan dan juga menyambut hari raya. Jadi kita amat galakkan pembayar-pembayar ini datang awal dan menunaikan sama ada online dan ataupun melalui penolong amil fitrah 2,800 yang kita lantik di seluruh Selangor. Dan dengan begitu kita dapat mengelakkan kesesakan pada pagi hari raya yang selalu mereka berebut-rebut di masjid untuk menunaikan zakat fitrah. Dan satu lagi ni, Encik Saiful, ia boleh dikatakan ia adalah hikmah untuk mencukupkan ya ibadah puasa seseorang itu, ya. Ibadah puasa itu akan berasa cukup bila kita membayar zakat fitrah. Betul, ya? Baiklah, Encik Saiful, kalau kita lihat ya dalam proses pembayaran zakat fitrah, ya, kita mempunyai 3 partis, iaitu pemberi zakat, pengurus zakat dan juga penerima zakat. Dan satu daripada kategori penerima zakat adalah fi sabilillah. Ya, dan di dalam kategori fi sabilillah itu kita ada pelajar-pelajar, ya. Jadi ada soalan di sini yang mempersoalkan pengurusan zakat. Ya, mereka bertanya, mengapakah wang zakat hanya diberikan kepada pelajar agama sahaja, sedangkan ia juga boleh diberikan kepada pelajar-pelajar perubatan, kejuruteraan dan juga lain-lain bidang. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Di peringkat Lembaga Zakat Selangor dan saya rasa zakat-zakat lain juga, kita bukan saja menaja 100% pelajar yang mengambil jurusan agama, sama ada di dalam dan di luar negara. Di peringkat Lembaga Zakat Selangor, kita menaja semua pelajar-pelajar fakir miskin mualaf ataupun pelajar-pelajar dalam bentuk bantuan fisabilillah dalam pelbagai bidang, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya, termasuklah doktor. Jadi 1,000 pelajar, lebih 1,000 pelajar yang kita hantar ke luar negara mempelajari pelbagai bidang, ya, termasuk profesional. Di tempatan yang kita menaja sekarang ini kita masih menaja dalam 11,000 pelajar, bukan sahaja dalam bidang agama, juga dalam bidang vocational, technical dan sebagainya, bagi memastikan bahawa keperluan seimbang kerana hasrat kita mahu anak-anak ini mengeluarkan keluarga mereka daripada kepompong asnaf suatu hari nanti. Jadi yang kita nak tekankan di sini bukan hanya pelajar-pelajar agama sahaja yang menerima zakat, tetapi pelajar-pelajar yang daripada pelbagai bidang. Ya. Yang penting mereka adalah fi sabilillah. Betul, ya? Fakir miskin mualaf ataupun fisabilillah. Betul. Okay. Baiklah, terima kasih Encik Saiful. Baiklah, kita akan berehat seketika saja dan selepas ini kita akan bertanyakan pula mengenai solusi yang diberikan oleh lembaga zakat bagi rakyat Islam yang ingin membayar zakat fitrah, terutama di dalam keadaan pandemik ini di mana gaya hidup tanpa kontak digalakkan. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baiklah Encik Saiful, ya, kalau kita lihat ya institusi zakat di Malaysia juga tidak ketinggalan ya dalam menggunakan pakai fintech ataupun financial technology dalam proses pungutan dan juga pemberian zakat. Dan ini menjadi lebih ketara ya Encik, ya, dalam situasi pandemik sekarang ya, di mana gaya hidup tanpa kontak ini digalakkan. Sebagai contoh ya, jenama e-dompet tempatan, nama dia Boost ya, pada tahun ini telah membuka bayaran tanpa kontak untuk pembayaran zakat fitrah secara online bagi 6 negeri, iaitu Selangor, Kedah,
Pahang, Sabah, Negeri Sembilan dan juga wilayah Persekutuan. Namun Encik, ada juga masyarakat kita yang agak skeptikal untuk berpindah kepada pembayaran zakat fitrah online kerana mereka merasakan tidak selesa ataupun mereka merasakan mereka tidak dapat melafazkan akad ataupun mendengarkan dan menghayati doa yang dibacakan oleh amil. Jadi ini membuatkan mereka merasakan bahawa nikmat dan keberkatan membayar zakat fitrah itu juga akan hilang jika mereka melakukannya secara online. Jadi apa pendapat Encik mengenai perkara ini? Antara kerisauan yang diberikan oleh pembayar, yang pertama dia kata dia tak ada akad. Akad ni hanya harus dan tidak niat tu yang wajib. Akad tu hanya harus. Yang kedua, mereka merasakan jika membayar melalui online, adakah duit mereka akan sampai. Biasanya pelantikan, satu yang tadi, akad tu adalah harus. Yang kedua adalah pelantikan. Biasanya pelantikan e-dompet, e-wallet dan sebagainya ni adalah melalui proses yang ketat di peringkat zakat-zakat. Maknanya kita akan memastikan proses wang yang diberi itu melalui proses tertentu yang ada T+1, T+2 dan sebagainya supaya sampai ke lembaga zakat Selangor atau zakat-zakat lain secepat mungkin bagi mengelakkan beberapa perkara transaksi dan sebagainya. Dan dari segi kalau di Selangor sendiri kita nampak kepercayaan masyarakat kepada sistem bayaran online ini dari segi kutipan agak tinggi. Pada tahun lepas apabila kita mulakan bayaran zakat melalui online, zakat fitrah melalui online, dalam satu bulan kita mengutip 18 juta daripada 31 juta. Masya Allah. Dan bakinya apabila kita buka di akhir Ramadan, 2 minggu terakhir, mereka mula membayar melalui penolong amil fitrah. Ini menunjukkan bahawa masyarakat telah ada kepercayaan terhadap sistem online yang mana ini membantu kita dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini yang mengurangkan kontak secara fizikal. Yang kedua, di peringkat zakat sendiri Selangor, kita telah memulakan proses untuk melaksanakan agihan melalui proses online ataupun fintech ni juga. Yang mana kita telah memulakan bantuan sekolah sebagai contoh, bantuan pakaian sekolah yang mana kita programkan IC penerima-penerima asnaf di Selangor ini yang mereka hanya perlu pergi ke cawangan-cawangan yang kita lantik, contohnya lebih kurang 70 cawangan untuk mereka menebus pakaian sekolah mereka, hanya membawa IC, sistem akan recognize berapa anak, berapa sekolah menengah, berapa sekolah rendah. Dan ini membantu bukan saja mempercepatkan proses bayaran, juga membantu dari segi kemudahan asnaf itu sendiri. Maknanya mereka boleh memilih kualiti mana mengikut harga ceiling yang kita berikan dalam IC mereka, dan juga mereka boleh memilih kualiti yang dikehendaki oleh mereka mengikut kesesuaian anak masing-masing. Dan ini antara perkara yang kita mulakan, yang mana target akhir kita pada 2021 cashless, dari segi infrastruktur cashless kita ready 100%, dan dari segi agihan cashless ready pada tahun 2022. Jadi hasrat besar kita supaya suatu hari nanti kemudahan sama ada bayaran dan agihan ini dapat kita laksanakan melalui cashless, dan kita dapat menumpukan kaki tangan kita lebih kepada kerja-kerja yang lebih produktif, strategik di pejabat, dan apabila kita dapat mengurangkan kos operasi kita dengan mengadakan pembayaran melalui online ini, kita dapat mengurangkan jumlah pengambilan 1/8 itu. Maknanya kita mengurangkan operasi, lebih efisien, kita mengurangkan upah. Dan kita dapat gunakan upah yang sepatut kita ambil itu untuk diagihkan kepada tujuh asnaf yang lain. Jadi boleh saya katakan di sini respon pembayaran online di Malaysia agak memberangsangkan terutama di situasi pandemik COVID-19 ini Encik. Walau bagaimanapun pembayaran online di Malaysia ini agak baru. Jika dibandingkan seperti di negara-negara Saudi contohnya. Mengapa Encik? Kita merasakan bahawa kita ada buat temu ramah dengan mereka yang datang ke cawangan. Orang muda, kita kata kenapa masih datang cawangan ataupun pergi kepada amil fitrah ni. Mereka mungkin tradisi daripada dulu mereka suka bila bersalam dengan Tok Amil ni, dan ada doa dan sebagainya. Itu ada rasa berkat tu dekat situ. Berkat, dia rasa berkat situ. Sebenarnya di Arab Saudi, macam saya pernah tinggal di sana, kita telah membayar zakat fitrah melalui online. Dah lama dah? Dah lama dah. Jadi
kita rasakan hanya perlu ambil masa untuk kesediaan masyarakat menerima bayaran secara online. Jadi pada pandangan Encik ya, untuk masa sekarang ni terutama di dalam situasi pandemik kita, cara pembayaran mana yang paling sesuai bagi masyarakat Malaysia di luar sana? Online adalah satu cara yang paling sesuai disebabkan satu mengurangkan pergerakan masyarakat, cross border dan sebagainya, cross daerah, distrik dan sebagainya. Yang keduanya lebih memudahkan, yang mana dari segi operasi kita mengurangkan kesesakan di cawangan-cawangan kerana pihak zakat boleh menumpukan untuk mengagihkan kepada mereka yang memerlukan kerana pertambahan asnaf apabila berlaku pandemik ni amat tinggi dan keperluan itu harus kita tumpukan kepada agihan dan kutipan ini boleh dilaksanakan secara online. Baiklah, terima kasih. Jadi bagi masyarakat kita di luar sana yang masih lagi belum membayar zakat fitrah, bayarlah zakat fitrah secara online. Baiklah, kita akan berehat seketika, lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah Encik, saya nak bertanyakan ya mengenai peranan zakat di dalam industri ekonomi Islam ya. Zakat ini dikenali sebagai satu tool ya ataupun instrumen yang penting di dalam kewangan sosial Islam ya, selain daripada wakaf dan juga sedekah. Jadi persoalan saya, bagaimana Encik melihat ya industri zakat ini boleh memainkan peranan yang penting untuk memperkasakan ekonomi Islam di Malaysia? Okay, dalam ekonomi Islam ni kita bercakap tentang baitul mal, wakaf, zakat dan banyak lagi perkara-perkara yang kita cakap. Dan kalau kita lihat di peringkat dunia sendiri, mereka telah mula recognize lah zakat ni salah satu elemen dari segi ekonomi, bagaimana untuk dan mereka kaitkan zakat ini dengan 17 Sustainable Development Goal SDG. Yang mana kalau kita lihat zakat secara directnya menyentuh kepada no poverty, no hunger, macam-macam. Ada 17 dan lebih kurang 6 related to zakat apabila kita lihat SDG. Dan di peringkat zakat, apabila kami di Selangor sendiri, apabila kita melaksanakan kutipan zakat ini, kita cuba create satu ekosistem. Contohnya, apabila kita melaksanakan, saya sebut tadi tentang keperluan sekolah, bantuan sekolah, pakaian. Dengan duit zakat ini, kita membangunkan satu generasi pertama ini yang asalnya tukang jahit. Kita latih mereka dengan bengkel yang kita ada di daerah-daerah untuk mereka menjadi tukang jahit yang kompeten, yang ada SKM. Kemudian mereka jahit pakaian ini dan mereka mendapat hasil lebih kurang RM1,000 hingga RM1,500. Pakaian ini semula kita agihkan kepada asnaf yang memerlukan pada hujung tahun. Lebih kurang 70,000 asnaf. Jadi kita berjaya create satu ekosistem daripada penerima zakat. Kita latih mereka-mereka yang boleh mengeluarkan produk untuk kegunaan asnaf semula. Dan insya-Allah mereka-mereka ini sekarang ini di peringkat zakat, usahawan-usahawan yang kita latih di zakat ini sekarang ada lebih kurang 956 usahawan dan mereka ini sebahagiannya telah keluar daripada golongan asnaf. Dan sebahagian lagi telah membayar zakat. Jadi kita create satu sistem yang mana dengan duit zakat ini kita spur di ada sektor of economy dan alhamdulillah dengan cara ini memberi manfaat kepada lebih ramai mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kita nak tekankan sini ya, melalui ekosistem ini kita akan bertukarkan asnaf itu daripada seorang penerima zakat kepada seorang yang pemberi zakat ya. Betul. Dan ini akan juga membantu untuk membangunkan ekonomi asnaf ini yang juga merupakan umat Islam kita ya. Betul. Baiklah, secara ringkas ya Encik, bagi duit zakat yang tidak habis diagihkan pada tahun itu, apa yang akan dilakukan dengan duit tersebut? Di Selangor kita ada fatwa yang menerangkan tentang isu ini, yang mana biasanya kita ada 2 bulan puncak di seluruh negara. Pertama Ramadan, yang mereka membayar zakat pada bulan Ramadan, yang kedua pada bulan 12. Dan apabila kita mengutip wang yang banyak, wang zakat yang banyak pada bulan 12, kita tak sempat agihkan.
Dan kita dibenarkan untuk mengagih wang ini sebelum bulan Jun tahun yang berikutnya. Dan apabila keadaan itu kami merancang perbelanjaan kami supaya sebab zakat ini apa yang kami kutip harus diagihkan kesemuanya kepada 8 asnaf. Jadi wajib diagihkan wajib kesemuanya. pada semua. Dan disebabkan itu kami mempunyai perancangan untuk memenuhi kewajipan fatwa yang dikeluarkan oleh Selangor itu untuk mengagihkan sebelum bulan Jun tahun yang berikutnya. Sebelum akhir tahun itu ya harus diagihkan semuanya ya. Sebelum Akhir setahun itulah. sebelum bulan Jun Bulan tahun Jun berikutnya. ke depan. Okey, Maksudnya baiklah. dalam tempoh 6 bulan tu kutipan yang dikutip pada tahun sebelum itu harus diagihkan. Baiklah. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Saiful. Terima kasih di atas semua penjelasan. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Encik Saiful Yazan di atas perkongsian hari ini. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini ya, zakat fitrah ia mempunyai hikmah dan keunikannya yang tersendiri ya, sebagaimana kita menunaikan ibadah sunat ya bagi melengkapi ibadah fardu, begitulah juga hikmah zakat fitrah dalam melengkapi ibadah puasa kita. Jadi umat Islam diseru, diminta ya untuk tidak melupakan tanggungjawab mereka buat saudara yang memerlukan, dan satu daripada caranya adalah dengan melaksanakan tanggungjawab pembayaran zakat fitrah. Oleh itu fahamilah falsafah di sebalik kewajipan zakat fitrah bagi menghayati objektif sebenar di sebalik perintah menunaikan zakat itu. Institusi zakat juga harus menggunakan peluang di bulan Ramadan ini dengan sebaiknya ya untuk terus mendidik masyarakat mengenai kepentingan zakat fitrah supaya golongan Muslim lebih peka dalam menunaikan tanggungjawab. Bukan itu sahaja, dalam melangkah ke hadapan, strategi yang efektif dalam proses pembayaran, pengurusan dan pemberian zakat amat digalakkan bagi memastikan peranan zakat dalam menaikkan status ekonomi golongan asnaf boleh dicapai. Akhir sekali, marilah kita sama-sama menunaikan kewajipan ini bagi membantu mereka yang memerlukan, dan semoga ibadah puasa kita diterima dan kita tergolong dalam golongan yang mendapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini sahaja. Insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum. Selamat malam.